بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا وهاب ألهمنا الصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dapat kita berkumpul pada pagi ini. Sekiranya kalaulah bukan izin Allah, kita yang ada pada pagi ini tak duduk dalam masjid ni. Tama-tama sebelum saya panjangkan kalam, marilah yang belum beriktikaf niat i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberi kepada kita sebuah nikmat yang besar, iaitu nikmat Islam. Islam adalah nikmat ataupun kurniaan Allah yang terbesar di dalam hidup kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai berapa orang pak saudara? Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai seramai 10 orang pak saudara. Campur dengan ayah Nabi jadi 11. Kesemua pak saudara Nabi, hanya berapa orang yang masuk ke dalam Islam, yang Allah bagi nikmat Islam. Berapa orang? Hanya 2 daripada 10 yang masuk ke dalam Islam, iaitu Sayyiduna Abbas, pak saudara Nabi, dan Sayyiduna Hamzah. Kita duk dengar cerita Sayyiduna Hamzah ni. Hak tu pak saudara Nabi. Yang lain semua Allah tak izinkan bagi mereka ataupun tak bagi nikmat Islam dekat mereka. Antara 10 orang ni, pak saudara Nabi yang paling Nabi sayang iaitu Abu Talib. Abu Talib ni pak saudara Nabi yang Nabi sangat sayang. Sebab apa Nabi sayang? Ketika mana Nabi menyebarkan agama Islam, walaupun pak saudara dia tak masuk Islam, Abu Talib tak masuk Islam, tapi Abu Talib sentiasa membela Nabi. Tentera orang-orang kafir Quraisy main nak bunuh Nabi, Nabi berlindung ataupun mempertahankan pak saudara dia ni, mempertahankan Nabi, bela Nabi walaupun tak masuk dalam Islam. Ketika mana Abu Talib nak meninggal, mati, Nabi ada di sebelah, menangis, suruh pak saudara dia mengucap masuk ke dalam Islam. Sampailah turun ayat Al-Quran, Allah berfirman,
innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah bagi tahu Nabi, wahai kekasih aku, engkau tidak boleh memberi hidayah kepada siapa yang engkau suka. Tetapi hidayah Islam itu hanya milikku. Allah sebut, aku memberi kepada siapa yang aku suka. Jadi kita pada pagi ini alhamdulillah kena tinggi angkat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi nikmat yang terbesar, iaitu nikmat Islam. Dengan angkat rasa syukur ni, Allah akan tambah lagi nikmat-nikmat yang lain. Sebab tu ulama menyebut asyukru, bersyukur itu adalah qaidun lil mawjud. Asyukru qaidun lil mawjud. Bersyukur ataupun menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ataupun menjadi pengikat bagi segala nikmat yang ada. Kita tengok pada diri kita pada hari ini, apa nikmat yang kita ada? Kita ada wang, kita ada duit, kita ada kereta, macam-macam lagi nikmat sihat. Sekiranya kita bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi ini, dengan syukur itu ulama sebut boleh menjadi pengikat bagi nikmat itu. Nikmat sihat, sekiranya kita bersyukur, insya-Allah sepanjang hidup kita akan sentiasa sihat. Sebab apa? Bersyukur itu akan mengikat nikmat itu. Wasaidun lil mafqud, dan ulama sambung lagi, bersyukur itu juga adalah alat ataupun senjata memburu bagi nikmat yang belum ada. Sebab tu Allah sebut di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, kami akan tambah. Daripada situ ulama sebut, orang yang bersyukur, dia akan ada dalam diri dia satu senjata, yang mana senjata ini akan memburu segala nikmat yang belum ada pada diri dia. Alhamdulillah. Kemudian kita juga kena bersyukur kerana Allah mengizinkan kita untuk berada di dalam satu taman daripada taman-taman syurga. Majlis ilmu Nabi sebut adalah satu taman daripada taman-taman syurga, yang mana kita tak boleh dapat syurga itu melainkan setelah kita mati. Yang kita boleh rasa di dunia dan di dalam alam kubur hanyalah taman daripada taman-taman syurga. Kalau kita nak tahu apa itu syurga, kita kena mati dulu. Selesai hisap semua, masuk dalam syurga, hak tu baru nama dia syurga. Yang di dunia ni Nabi sebut dalam hadis-hadis dia, semuanya hanyalah taman daripada taman-taman syurga. Nabi juga menyebut dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, iaitu yang pertama, mata yang mana dia ni selalu menangis kerana takut kepada Allah. Duk malam-malam bangun qiyamul menangis. Sebab apa? Takut dekat Allah. Orang yang macam ni Nabi kata, dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Dan mata yang kedua, iaitu mata orang yang tahan mengantuk untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Macam kita yang ada pada hari ini dalam masjid ni, semuanya duk tahan. Kebanyakan orang habis sembahyang subuh dia balik, dia lena. Tak pergi pukul 8 baru keluar nak buat kerja. Lah lena dulu. Sebab lena waktu ni syok. Sejuk-sejuk macam tu. Jadi kita alhamdulillah, Allah jadikan mata kita antara mata yang tahan mengantuk dalam menuntut ilmu. Ini juga mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Itu sikit sebanyak mukadimah saya pada pagi ni. InsyaAllah pagi ni saya nak baca sebuah kitab yang dikarang oleh Hujjatul Islam
Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali antara imam yang hebat. Ada ulama menyebut Imam Ghazali adalah mujaddid, yang memperbaharukan, yang bawa agama Islam, yang membela agama Islam, Hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali juga dikenal sebagai doktor hati. Kita kata doktor hati. Sebab tu kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, kalau kita baca, kita rasa macam Imam Al-Ghazali duduk tengah bercakap dengan kita. Semua yang ditulis di dalam tu, semua yang berkaitan dengan kita. Dari segi ribah, muhlikat, afatul lisan, apa yang lidah ni buat, binasa apa, semua disebut dalam tu. Yang hebatnya Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyusunnya. Ada ayat Al-Quran, dalil daripada Al-Quran, dalil daripada hadis dan dalil daripada sahabat. Dan sekiranya Imam Al-Ghazali melontarkan sesuatu penyakit, contoh sebut satu penyakit ujuk. Dalam kitab tu, Imam mau keluar penyakit ujuk, bagi tahu apa penyakit tu, terang dekat kita apa penyakit tu. Selepas diterang, Imam Ghazali akan bawa mai ubat bagi penyakit tu. Ini salah satu karangan Imam Ghazali yang hebat, yang besar. Kita tak bacalah pagi ni. Sebab kitab tu pun 10 jilid. Nak baca tu, penat. Tapi kita ambil pagi ni salah satu karangan Imam Ghazali yang ringkas dan mudah, iaitu kitab Bidayatul Hidayah. Kitab ni masyhur, ramai orang duk mengaji. Kitab permulaan bagi menemu hidayah, ataupun jalan menuju ke hidayah. Imam Al-Ghazali sebelum dikarangnya kitab ini, Imam Ghazali merupakan sebagai seorang mudir ataupun pengetua di dalam sebuah universiti di kerajaan, pada kerajaan Sultan Nizamiyah. Jadi orang kuat, orang hebat, pengetua lah dalam universiti tu. Sampai satu ketika Imam Ghazali merasa diri dia semakin jauh dengan Allah. Rasa macam tenggelam dalam dunia. Jadi pengetua, nak apa orang bagi? Nak kereta dapat, nak rumah dapat. Imam Ghazali pun duduk, dia kata tak boleh lah macam ni. Lama aku tenggelam dengan dunia. Dia pun minta dekat Sultan waktu tu untuk berhenti daripada menjadi pengetua. Berhenti dan pi beruzlah di negeri Syam. Dan mulalah di situ dikatakan Imam Ghazali mengarang kitab Ihya. Dan di situ jugalah Imam Al-Ghazali mengarang kitabnya Bidayatul Hidayah, yang kita insya-Allah akan baca pada pagi ni. Kitab Bidayatul Hidayah ni secara ringkas dia saya bagi tahu, Imam Ghazali tulis dalam bentuk jadual harian Imam Al-Ghazali. Kita bangun pagi tadi, kita buat apa? Bangun tidur, kita sambung tidur waktu sambil duduk pula. Kita macam tu. Mangkit, buka tudung periuk dulu, tengok ada sisa luk semalam ke tak. Cubit-cubit sikit baru masuk belayak. Tu kita. Tapi Imam Ghazali dalam kitab ni dia buat jadual harian dia daripada dia bangun tidur, celak mata tu, apa dia nak kata tu, apa dia nak buat, sampailah dia masuk balik pada malam hari tu, masuk balik nak tidur lah. Masuk balik ke dalam bilik nak tidur. Jadual harian. Satu harian tu, satu hari tu Imam Ghazali dia buat apa aja. Dalam kitab ni dia tulis jadual harian Imam Al-Ghazali. Lepas tu Imam Al-Ghazali sebut, sekiranya kita mampu mengamalkan dia, jadual harian ni kita cuba terapkan pada diri kita. Sekiranya kita mampu dan hati dapat menerima segala yang diajar ini, Imam Al-Ghazali kata, kita dah dapat permulaan daripada hidayah itu.
Ingat, hidayah adalah samaratul ilm, buah daripada ilmu. Apa yang kita dapat daripada ilmu, buah dia tu iaitu amal dia tu adalah hidayah. Imam Ghazali sebut, nak dapat hidayah kena ada mula dan ada penyudahan dia. Nak dapat permulaan, Imam Ghazali bagi kat kita kitab ni supaya kita praktik buat dekat diri kita. Sekiranya mampu, hati tu seronok buat, rasa tenang buat, Imam Ghazali kata kita dah dapat permulaan daripada hidayah, dan nanti dengan sendirinya dia akan membimbing kita bawa kepada kesudahan nihayah itu. Kesudahan bagi hidayah itu. Ini kelebihan kitab Bidayatul Hidayah. Dia macam Imam Ghazali duk bercakap dengan kita lah dalam kitab ni. Sedap kalau kita dengar. InsyaAllah kita mula daripada awal. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Dengan nama Allah yang sangat pemurah lagi sangat mengasihani. Segala puji bagi Allah Ta'ala sebenar-benar pujian. Selawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, selawat mestilah diiringi dengan salam. Sebut saja sallallahu kena ada wasallam, macam tu. Kalau tidak dalam mazhab kita makruh. Mazhab Hanafi boleh. Tapi mazhab Syafi'i selawat kena diiringi dengan salam. Dan selawat ni kelebihan dia banyak. Antara satu hadis yang diriwayatkan oleh yang disebut oleh Nabi tentang penciptaan malaikat. Allah mencipta malaikat mempunyai 2 sayap. Sayap dia tu yang belah kanan ni lebar sampai ke timur, yang belah kiri lebar boleh sampai ke barat. Besar sayap malaikat. Kepala dia sampai di bawah arasy Allah, kaki sampai di langit yang ke-7. Ini dalam hadis Nabi sebut. Penciptaan malaikat besar. Jibril alaihi salam pernah turun datang jumpa Nabi, kebanyakannya menyerupai rupa sahabat. Tapi pernah Jibril turun 3 kali dalam bentuk asal dia. Bentuk malaikat, ada sayap yang besar. Dalam hadis tu sebut lagi, sesiapa yang berselawat di kalangan lelaki ataupun perempuan yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan perintahkan malaikat yang besar itu untuk menyelam di dalam lautan cahaya. Kita bayangkan ada sebuah laut yang luas, tapi laut tu daripada cahaya. Dalam hadis tersebut, Allah akan perintahkan malaikat yang besar itu supaya menyelam dalam lautan cahaya ini dan bangun keluar daripada laut tu, kemudian ribah sayap dia. Ribah. Kita tengok macam kucing lah masuk dalam air basah, dia main sejuk nak ribah yang gedik macam tu. Setiap titisan yang keluar daripada sayap bekas ribah tu, setiap titisan tu Allah bagi pahala bagi orang yang selawat. Berapa banyak titisan yang keluar tu, banyak itulah yang dapat bagi orang yang berselawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah cerita, antara syafaat Nabi melalui selawat dia. Seorang pemuda ketika mana berjalan di atas titian sirat. Kita jumpa padang mahsyar dulu. Selesai di mahsyar kita akan pindah pi titian sirat yang mana bawah dia tu daripada neraka. Ujung titian sirat kita akan jumpa yang nama dia syurga. Seorang pemuda ketika mana dia nak melintasi titian sirat, Nabi nampak dia duk jalan-jalan bumbang rawi macam tu, nak jatuh.
Lelong kiri kanan. Lepas tu Nabi nampak ketika itu satu cahaya putih yang besar mai dekat pemuda itu, bimbing dia sampai bawa dia masuk ke dalam syurga. Nabi tanya Jibril, cahaya apakah itu? Jibril bagi tahu, itu adalah cahaya selawat kepada kamu oleh pemuda ini ketika mana dia hidup. Ulama menyebut juga selawat adalah doa yang mana Allah tak tolak. Dalam banyak-banyak doa kita, ada yang Allah tolak dan ada yang Allah tak tolak. Salah satu doa yang Allah tak tolak iaitu selawat. Sebab tu ulama menyebut orang yang nak minta doa, mestilah permulaan dia tu diletakkan selawat, dan di akhir dia tu diletakkan juga selawat. Kerana apa? Kerana selawat adalah doa yang tidak ditolak sekiranya berada di awal ataupun di permulaan doa kita dan di akhir doa kita. Allah terima awal, Allah terima last, takkan Allah nak tolak yang ada di antara dua selawat tu. Allah akan terima juga. Ini kelebihan selawat. Jadi saya galakkan ataupun marilah kita sama-sama memperbanyakkan selawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan para sahabat dan pengikutnya. Keluarga yang muktamad ataupun yang masyhur adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ini yang dimaksudkan sebagai ahli Muhammad, keluarga Muhammad. Tapi dalam satu riwayat mengatakan semua orang mukmin termasuk dalam keluarga Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ikut pandangan yang qil ni, waktu kita duk baca wa ali Muhammad tu, kita ni sebagai orang mukmin termasuk juga dalam doa itu. Ketahuilah, sekarang kita masuk percakapan Imam Ghazali. Dengar Imam Ghazali nak cakap apa dengan kita. Ketahuilah, wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian yang besar dalam mencari ilmu. Ingat ni, Imam Ghazali kata, orang yang duk rasa diri dia ni sangat suka dalam menuntut ilmu. Dengar Imam Ghazali nak kata apa. Yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa yang sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu itu untuk berlomba-lomba dan mendapatkan kemegahan. Seandainya, Imam Ghazali kata, seandainya niat kita dalam mencari ilmu itu hanyalah untuk berlomba-lomba ataupun mencari kemegahan, nak lumba. Hari ni aku nak pergi mengaji sebab nak kata kat kawan tu biar dia ni tak pergi mengaji, balik lagi aku boleh kata, tanya dia. Dia pergi mayang subuh dengar kuliah tak? Nak berlomba-lomba dengan orang. Ataupun nak mencari kemegahan. Pergi mengaji nak sombong. Kata dia mengaji, orang lain tak mengaji. Dan terkemuka di kalangan kawan-kawan dan untuk menarik perhatian orang banyak terhadap dirimu dan menghimpunkan akan kekayaan dunia. Ataupun dia cari ilmu hanya nak dapat dunia. Nak menjadi masyhur, nak ada pengikut. Dia kata dia mengaji nanti supaya dia boleh buat, ajak pengikut dia yang ramai, nak ada pengikut. Seandainya niat kita yang ada pada hari ini, niat kita dalam menuntut ilmu macam ni, maka Imam Ghazali kata, sebenarnya engkau telah berusaha. Yang pertama, berusaha apa? Berusaha menghancurkan agama. Orang yang mengaji dengan niat yang salah ni, Imam Ghazali kata yang pertama dia tengah berusaha menghancurkan agama dia.
Agama ni kita kata macam binaan. Sebuah binaan, contoh kita kata masjid ni lah, ni agama. Orang yang mengaji dengan niat yang salah, dia sikit-sikit duk mencuri tiang yang ada dalam masjid ni. Yang mana sampai satu saat nanti masjid ni akan roboh dan binasalah agama ini. Hak ni bahayanya orang yang mengaji dengan niat yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia membinasakan dirinya sendiri. Jadi binasa tak diri dia? Binasa. Mengaji tak dapat pahala, tak dapat akhirat, hanya dapat dunia. Jadi rugilah diri dia. Nanti pergi ke akhirat tak ada bekal. Dia kata, duk mengaji lama takkan tak ada langsung. Tak ada. Sebab apa? Mengaji kerana riak. Hilang segala amalan dia. Dan yang ketiga, umpama dia menjual akhiratnya untuk mendapat harta dunia. Memanglah dia duduk mengaji hanya nak kumpul dunia. Dia dapat dunia tapi dia tak dapat akhirat. Sedangkan dia tahu kata dunia ni adalah benda yang binasa, benda yang tidak kekal. Kita kalau orang bagi dah satu benda, nak tak benda ni kekal sampai bila-bila, benda ni duduk dalam 2-3 tahun rosak. Kita agak-agak kita lah, kita nak ambil yang mana? Yang kekal ke yang rosak? Kita mestilah yang akan ambil yang kekal. Tapi kita kena ingat, kebanyakan manusia sekarang mereka lebih suka memilih benda yang rosak daripada benda yang kekal. Maka penjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu menjadi hancur, dan guru yang mengajarimu itu laksana seorang yang menjual pedang kepada perompak. Sebab tu ulama dulu-dulu depa walau nak waktu nak ambil anak murid, depa tengok dulu anak murid ni layak tak nak dapat ilmu. Depa bukan main ambil lah, depa pilih. Supaya apa? Supaya dia guru yang mengajar tidak menjadi seperti tukang buat pedang. Buat pedang bagi dekat orang jahat untuk pi merompak. Apa persamaan depa ni? Sama dia dari segi membantu. Dia macam walaupun tukang buat pedang dia tak niat pun nak buat pedang tu nak bagi depa ni guna untuk bunuh orang Islam, tak. Tapi dengan sebab dia menjualkan pedang tu kepada orang jahat, dia akan berkongsi sama dosa orang jahat tu. Sebab tu kita lah ni dalam musim boikot. Dalam musim boikot ni, kalau kita nak katakan setiap benda yang boleh menyalurkan bantuan kepada laknatullah Yahudi, kita berhentikan benda tu. Kita usahakan diri kita untuk membantu mereka. Sebab apa? Supaya kita tak masuk dalam hadis Nabi yang Nabi sebut, man a'ana ala maksiatin, sesiapa yang membantu. Tak kira lah bantu tu dari segi apa pun. Kita kata bantu tengok saja, ataupun bantu dari segi keuangan, tak kira. Semua jenis bantuan. Man a'ana ala maksiatin, siapa yang membantu dalam melakukan kemaksiatan, walau bi syatri kalimatin, walaupun bantuan itu hanya sekadar setengah kalimat. Kita kata contoh orang mai pagi ni, kita keluar masjid, ada orang mai jumpa kita, Tok Imam, tahu kedai ketum tak tahu mana? Tok Imam kata, Tok Imam diam, tak apa. Dia duduk tanya, Tok Imam, tahu kedai ketum tak Tok Imam? Tok Imam kata, nu. Ataupun nu. Buat macam tu ya. Tak bagi tahu, tak kata tu macam tu, tak kata itu, tu sana ke, dia tak kata sana kalimat yang penuh.
Dia kata no. Macam tu kan. Dia beritahu kat orang yang tanya tu. Nabi kata walaupun bantuan yang diberi itu hanya sebahagian ataupun setengah kalimat, kana syarikan lahu fiha. Dia seperti melakukan dosa itu juga. Kita kata dosa dia pergi minum ketum tu, dosa dia banyak ni. Orang yang bantu hanya setengah kalimat tu pun mendapat dosa yang sama dengan orang yang minum itu. Dan jikalau niatmu di dalam mencari ilmu itu, okay, kita tengok pindah pula. Tadi Imam Ghazali sebut orang yang niat dia tak betul. Sekarang kita pindah pula pada orang yang niat dia tu betul. Sekiranya niatmu dalam mencari ilmu itu untuk mencari keredaan Allah dan mencari hidayah. Kita hidup paling penting adalah nak dapat keredaan Allah. Radhiyallahu anhum, para sahabat Allah dah bagi satu gelaran bagi mereka, kata aku ni redha pada kamu. Dapat keredaan Allah, insya-Allah kehidupan kita mudah. Mencari keredaan Allah Ta'ala dan mencari hidayah bukan semata-mata untuk pandai bercakap. Maka Imam Ghazali kata, hendaklah engkau bergembira sekiranya niat kita begitu, kerana para malaikat telah mengembangkan sayapnya. Orang yang berniat dia mencari keredaan Allah, dia akan dapat naungan daripada malaikat, yang mana kita kata pada permulaan tadi, sayap malaikat sangat besar. Kita ketika duduk berjalan, Imam Ghazali kata kita berjalan di bawah naungan sayap malaikat, iaitu bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ikan yang ada di laut semuanya meminta ampun bagimu apabila engkau berjalan. Bukan setakat malaikat bagi hamparan sayap, tapi semua jenis ikan yang ada di laut. Siapa yang nelayan, dia pilot, agak-agak dia boleh bagi tahu tak berapa jenis ikan yang ada di laut. Tak boleh banyak. Laut ni sangat luas. Ada ikan, jenis-jenis ikan yang dah dapat kita tengok, dan kebanyakan ikan yang ada dalam tu kita tak tahu lagi bentuk dia macam mana. Jadi Imam Ghazali sebut orang yang mencari keredaan Allah, dia ni sentiasa mendapat pengampunan, ataupun ikan-ikan yang ada di laut sentiasa meminta ampun bagi dirinya. Wallahu alam. Saya rasa setakat itulah. Nanti kalau ada kesempatan yang lain, kita sambung lagi kitab ni. Hari ini kita dapat dua jenis niat yang Imam Ghazali mulakan dengan kitab dia ni. Imam Ghazali tak terus masuk kepada bangun tidur jadual dah. Sebelum nak masuk dalam tu, Imam Ghazali ni dia akan bercakap dulu. Kita ni antara orang yang layak nak dapat tak jadual yang Imam Ghazali buat ni. Kita akan tengok nanti Imam Ghazali sebut niat yang jahat akan buat dapat macam ni. Niat mencari keredaan akan dapat macam ni. Lepas tu Imam Ghazali akan sebut pula, sekiranya semua ni kita mampu terapkan dalam diri kita, kita layak untuk baca jadual harian dia. Sekiranya semua benda ni hanyalah mainan syaitan, Imam Ghazali kata kita akan termasuk di dalam golongan yang saya akan tutup pada pagi ni insya-Allah. Qala Allah Ta'ala, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Surah apa? Surah Al-Kahfi. Kita baca kemarin. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, nak tak kami bagi tahu hang ataupun bagi tahu engkau golongan yang mana mereka rugi dengan amalan mereka. Buat banyak amalan, mengaji tiap hari, tapi amalan mereka menjadi rugi. Siapa mereka ni? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yang mana mereka ni ketika hidup di dunia dan hidup dalam kesesatan. Duduk buat mengaji,
Mereka menyangka benda betul, tapi sebenarnya mereka duduk tengah sesat. Macam mana sesat tu? Kita akan baca insya-Allah dalam pertemuan dengan izin Allah pada pertemuan yang akan datang. Wahum, mereka sesat. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka hidup dalam kesesatan dalam keadaan mereka menyangka mereka telah ataupun sedang melakukan kebaikan. Hak ni juga Imam Ghazali akan sebut orang yang paling bahaya. Kehidupan orang tu yang paling bahaya orang yang macam ni. Hidup di dunia menyangka mereka buat baik, tapi sebenarnya dengan kurangnya ilmu yang ada pada mereka, mereka tak sedar sebenarnya kebaikan yang mereka lakukan hanyalah kesesatan di atas muka bumi. Wallahu a'lam bissawab. Jadi saya rasa takat tu dulu. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguh majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.